Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah berjumpa kita pada refleksi yang seterusnya. Jika refleksi yang sebelumnya membincangkan tentang IQ dan juga EQ, hari ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan untuk melihat daripada perspektif yang baru, iaitu bercerita tentang akal. Saya pasti ini merupakan perkara yang sangat menarik dan banyak aspek yang boleh kita pelajari apabila kita menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan akal. Dan untuk hari ini sebenarnya saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan akal dalam konteks Al-Quran. Dalam satu citation yang saya peroleh daripada Yusuf tahun 2013, menceritakan bahawa sebanyak 49 kali perkara berkaitan dengan akal ini telah pun diungkap, dan antaranya menceritakan tentang aqalah 1 kali, yakilun 22 kali, nakilun 1 kali, yakilluha 1 kali, takkilun 24 kali, dan ini semua dapat diperolehi daripada kitab suci kita, iaitu Al-Quran. Melihat kepada perkara tersebut menunjukkan bahawa betapa pentingnya memahami keistimewaan akal ini. Ditambah pula dengan satu penelitian melihat kepada bagaimana Ibnu Sina membahagikan akal kepada beberapa jenis. Ini yang menariknya tuan-tuan dan puan, kerana akal itu bukan hanya melihat kepada bagaimana aktifnya, bagaimana actualnya, tetapi merumus ataupun merungkai potensi-potensi akal dan seterusnya melihat kepada bentuk-bentuk empirical. Jadi dalam kebanyakan karya agung Ibnu Sina, untuk makluman tuan-tuan dan puan, perkara pertama yang dilihat ataupun dibincangkan adalah berkaitan dengan potensi akal. Potensi akal. Ianya merujuk kepada keupayaan asas seseorang untuk memahami ataupun untuk berfikir, dan keupayaan ini perlu diaktifkan dan memerlukan pendidikan, dan ianya perlu diperkembangkan. Perkara yang kedua adalah melihat kepada akal aktif. Yang pertamanya adalah akal potensi, yang keduanya adalah akal aktif. Bagaimana kita mengaktifkan penggunaan akal secara efektif dengan memahami ataupun mengerti ataupun menganalisa maklumat-maklumat yang diperolehi. Dan perkara yang ketiga adalah akal intelektual. Yang ini adalah bagaimana seseorang itu menyerap, mengintegrasi pengetahuan baik di dalam ataupun di luar, dan bagaimana pemikiran-pemikiran ini membentuk idea baru berdasarkan kepada pengetahuan yang diperolehi. Dan yang terakhir sekali adalah akal dalam bentuk intuitif, yang mana ia adalah bentuk akal yang berkaitan dengan intuitif ataupun kepekaan yang lebih dalam, dan Ibnu Sina menganggap bahawa bentuk akal yang dapat mengakses kebenaran yang lebih tinggi dan mendalam dan seringkali melalui pengalaman spiritual atau intuisi. Ini yang saya katakan tuan-tuan dan puan, bagaimana kita mengawal IQ ataupun EQ, dan konsep akal ini menunjukkan satu interaksi di mana pengetahuan secara empirical, pengetahuan secara intuitif adalah sangat penting dalam pendidikan, dalam membentuk pengalaman, dalam memperkembangkan ataupun memperkayakan kebolehan intelektual. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, dalam konteks melihat kepada kepentingan akal ini, suka saya nak bawa tuan-tuan dan puan dalam konteks pentaksiran dan penilaian, kerana ini merupakan bidang yang saya ceburi dan saya pelopori. Yang pertamanya adalah jika saya permudahkan, kita dapat melihat bagaimana untuk kita menjadikan akal ini kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah sebagai seorang individu, untuk melakukan sesuatu, ianya memerlukan perkara pertama, iaitu sintaktik. Bagaimana setiap individu boleh mengenal pasti ataupun boleh memahami, dengan kata lain, categorized as the acquisition and the comprehension of information and knowledge on specific content area. Jadi ini yang kita panggil sebagai knowing how ataupun sintaktik. Perkara yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan kompetensi dalam bentuk semantik.
Yang ini yang boleh saya kaitkan seperti mana yang telah diperjelaskan berkaitan dengan Ibn Sina tadi, yang mana kita menggunakan sub-intellectual activity yang melibatkan application, analisis, synthesis, evaluation, creation untuk memastikan bahawa apa yang kita ketahui dalam bentuk sintaktik kemudiannya dapat diaplikasikan dalam bentuk semantik. Dan tahap tertinggi di mana elemen pragmatik dalam konteks kita menyediakan seorang graduan yang mampu menghadapi cabaran. Ini perlu dipastikan bahawa mereka bersedia untuk menerima apa sahaja keadaan dalam pada masa yang sama boleh menyelesaikan masalah dalam konteks yang berbeza-beza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat penerokaan tentang akal ini, yang pertamanya adalah akal ini perlu dilatih. Memang benar kalau kita lihat ataupun kalau kita rujuk pada video saya yang lepas, saya memberikan 3 perkara yang perlu kita lihat ataupun yang perlu kita baiki. Yang pertama, kemahiran mendengar, yang kedua, kemahiran berfikir, dan yang ketiga, kemahiran berkomunikasi. Memang benar, kemahiran mendengar adalah satu kemahiran yang perlu dengan tekun dikuasai. Tetapi untuk memastikan kemahiran berfikir juga boleh diasah. Mengikut kepada pengalaman saya, mengasah kemahiran berfikir memerlukan kita melakukan banyak pembacaan, dan pembacaan ini memerlukan kita konsisten, dan pembacaan ini memerlukan kita untuk ada minat supaya otak kita mampu diasah dengan pelbagai maklumat. Jadi pada saya adalah sangat penting, tak kira sama ada pelajar ataupun pensyarah ataupun guru ataupun sesiapa sahaja, dalam untuk menajamkan akal, keupayaan kita untuk memastikan perlu ada konsistensi dalam pembacaan buku-buku ilmiah atau apa-apa sahaja buku yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk pastikan akal kita ini sentiasa diasah dan sentiasa digilap potensinya dengan melihat kepada 4 perkara daripada Ibn Sina dan 3 perkara yang saya kongsikan tadi, saya yakin kita boleh memaksimalkan akal pada tahap yang paling tinggi mengikut kepada kesesuaian masing-masing, kerana ianya adalah sesuatu perkara yang perlu diberi perhatian. Kerana pada saya untuk menjadi orang yang berilmu, bukan sahaja kita mendengar, tetapi juga kita boleh menyampaikan hujah kita dan berkongsikan idea-idea yang terbaik kepada mungkin orang yang memerlukan. Jadi insya-Allah itu saja penerangan saya berkaitan dengan akal, insya-Allah, dan saya akan kongsikan lain-lain lagi untuk refleksi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.